Okey, sekejap saya share screen dia punya tu. Chapter 2 ni. Okey, ada. Ada nampak screen? Ada. Ada sir. Ada sir. Ada, okey. So dalam chapter 2 ni mengenai transformer. Okey, transformer ni apa yang penting yang kamu kena tahu, ia adalah sebagai sama ada step up ataupun step down transformer. Okey. And then dia punya structure dia adalah lebih kurang macam ni lah. Maksudnya kita boleh adjust. Sliding brush tu maksudnya kita boleh adjust dia punya voltage, either kita nak upkan voltage 100, 120, 240 ataupun kita nak down, step down kan dia 50, 40, 30 volt dan sebagainya lah. Okey, ini dia punya construction yang secara teori, maksudnya dia ada primary coil, secondary coil and dia ada iron core. Okey, dekat sini so apabila ada current, kamu supply current atau voltage pada winding tu, maka dia akan induce voltage, voltage pada secondary winding ni akan induce voltage dengan adanya magnetic flux, induce. Dia tak ada direct contact, maksudnya dia tak ada wiring terus daripada primary ni pergi secondary, kamu tengok mana ada contact. Contact dia hanyalah menggunakan magnet. Dia punya contact tu. Maksudnya wire merah ni kamu tengok, merah dengan biru ni tak ada bersambung secara real. So dia hanya menggunakan secara magnetic flux. Sebab itu dia induce, menjandakan voltage pada secondary. So itu adalah ideal transformer. Okay. So core material ni pun kamu kena tahu sikit-sikit lah. And then dia punya core configuration, either core type ataupun shell type. Okay, so dalam transformer ni basically dia ada condition dia. Yang pertama, condition yang ideal. Ideal operation. Maksudnya dia tak ada loss, tak ada dan sebagainya lah. So ini adalah secara teori dan dia mengikut hukum Faraday ataupun Faraday laws. Dan dia punya formula V secondary over V primary equal to N secondary over N primary. So ini adalah formula secara ideal. Okay, so kamu kena ingat formula ni. Okay, so okay, yang itu tadi samalah. Either sama ada gunakan E ataupun V, kan, simbol tu. Macam ini gunakan E1 ataupun VP. Yang bawah ni E2 ataupun VS secondary. 2 tu maksudnya secondary lah. Kalau N1 maksudnya winding pada primary N1. N2 winding pada secondary. So formula ni pun kamu kena ingat. Formula untuk voltage dengan A. A ni adalah ratio. Ratio winding antara secondary dengan primary. So ratio ni yang menentukan sama ada transformer itu either step up ataupun step down transformer. Kan? Contoh N1 ni, N primary winding 100, N2 winding dia 50. So 100 bagi 50 adalah 2. So apabila A itu sama dengan 2, A lebih besar daripada 1, so ini adalah step down transformer. Kalau A lebih kecil daripada 1, ia adalah step up transformer. Maksudnya kalau kamu nak faham itu aja. Kalau winding pada secondary itu lebih besar daripada winding daripada primary. Contoh winding pada secondary 1000, winding pada primary
100. So dia lebih kecil daripada 1, maksudnya dia adalah step up. Winding tu yang ni, lilitan pada ni primary ni dengan lilitan pada secondary, itu namakan end ataupun winding. Okey, tu formula yang kamu kena ingat. Satu, untuk arus pula, current, kamu beza kamu tengok. Current ni IP over IS. Sama dengan VS over VP. Sama dengan NS bagi NP. And then 1 over A. So kamu tengok. Current dengan voltage adalah inverse. Berkadar songsang. So kamu kena faham formula tersebut lah. Kalau voltage basically sama lah. S in ni maksudnya voltage. Ataupun kalau biasa kita gunakan simbol P. P in, P out. Okay. Lepas tu kamu ada, bila ada voltage, ada current, kamu pada impedance. Z. Z ni impedance. ZS maksudnya impedance pada secondary, ZS. Okey, so daripada hukum law, ZS sama dengan VP over A. Ni kamu settlekan lah. And then last kali kamu kena ingat formula dia ni. ZP over ZS sama dengan A kuasa 2 sama dengan NP bagi NS kuasa 2. Sebab A sama dengan NP over NS kan. Kamu tengok A tadi. Kamu tengok formula A tadi mana? Ni. A, kalau kamu terbalikkan sini, A ni naik pergi kiri, N1 naik atas, N2 ke bawah. Jadi A sama dengan NP bagi N2. NP primary bagi dengan N secondary ni, formula dia. Okey, so contoh ni kamu tengok, just kamu masuk dalam formula je lah. Contoh-contoh ni dengan tu direct soalan, maksudnya just kamu masuk formula. Okey, itu yang ideal transformer yang secara teori. Okey, and then kita mesti ada yang practical. Practical ni maksud dia yang kita actual lah dalam kehidupan kita ni. Bila kita gunakan secara teori, calculation dia lain. Bila kita secara practical, dia lain sebab dia adalah ada winding resistance, ada permeability, ada leakage flux, ada eddy current losses. So, condition-condition tersebut menyebabkan transformer tersebut bukan dalam keadaan yang ideal, non-ideal. Okey, bila non-ideal ni, practical transformer, okey, ini secara non-ideal Maksudnya kamu ada ni, yang ni adalah impedance. Yang ni adalah resistance. Okey, figure ni, and then dia ada lagi, dia pun ada magnetizing. Maksudnya magnet punya impedance dengan magnet punya resistance. So, bila kamu combine, dia akan jadi R primary, J XP primary, JXM magnetizing. M ni magnetizing. Maksudnya ini adalah equivalent circuit daripada figure 2.10 tu. Ni transformer ni kan. Kamu transfer pada circuit, dia akan jadi macam gini lah. So, JXS adalah secondary, RS adalah secondary. J ni adalah imaginary punya number lah. So, ini T circuit refer to primary. Maksudnya kalau refer pada primary, litar kamu akan jadi macam ni lah. Kamu kena tambah JXS, ada protos PS ni. Equal to A kuasa 2, JXS. Okey, ini macam mana nanti kamu yang perlu kamu ingat formula dia. Kalau untuk secondary pun sama. So formula daripada ni derive yang kamu perlu ingat adalah ni. Untuk primary, okey, R equivalent. P
primary, maksudnya R equivalent ni kan sama dengan RP campur A kuasa 2 RS dan X equivalent P sama dengan XP campur A kuasa 2 XS. So ini untuk primary. Okay, primary. So ini adalah X REQV ni adalah resistant equivalent dengan JXP ni adalah equivalent reactance. Okey, ini untuk primary. Kamu ingat formula yang ni. And then untuk secondary, ni formula dia secondary. Lita dia akan jadi JXM ni still sama. JXM ni, RM ni adalah magnetizing punya. Cuma yang kita concern sekarang adalah resistant equivalent secondary dengan J reactant equivalent secondary. So formula dia akan jadi untuk R equivalent sama dengan RP bagi A kuasa 2 campur RS. X equivalent untuk secondary SP bagi A kuasa 2 dengan XS. So kamu kena ingat ni, jangan confuse dengan formula primary. Ni primary formula dia. Yang ni secondary. Sebab soalan basically data-data ataupun parameter ni akan diberi. So kamu just masukkan dalam formula. Okey, tengok ni semua data ni diberikan. RP, XP, RS, XS, reactant, R magnetizing, reactant magnetizing. So kamu just input dalam dia punya formula aja. Kan? Okey, so kamu dah ada dia punya tu. Ni contoh ni kamu just buat lah. Okey, lepas tu dalam transformer ni kita ada test, kan? Macam mana kamu nak test condition transformer tu? Either dia fail ke, dia ada problem ke, dia ada function dia okey ke tak okey. So kita ada dua test. Yang pertama short circuit test and then open circuit test. So ini kalau kamu kerja dekat manufacturing ataupun company yang buat transformer, nanti dia ada test ni lah. Macam mana kamu nak tentukan transformer itu okey ke tak okey lah. So untuk short circuit test, SC. So parameter sama juga. Biasanya kamu kena cari adalah voltage, VSC dengan current dengan power. So formula yang kamu kena faham dan ingat adalah ni formula dia. Untuk short circuit, maksudnya kamu ada Z equivalent sama dengan ZSC short circuit bagi dengan voltage short circuit bagi dengan current short circuit. Lepas tu kamu ada resistance R equivalent sama dengan power short circuit bagi dengan current short circuit. Current kuasa 2 formula tu basically formula ni sama je dengan macam teknologi elektrik. Cuma dekat sini dalam transformer ni kita gunakan dia punya short circuit. Ada tambah lah, di bawah tu ada subscribe tu kan. Subscript tu kan. Untuk reactant, Ix pun sama. X equivalent sama dengan punca kuasa 2, square root. Impedance kuasa 2 tolak reactant kuasa 2. So formula ni adalah untuk short circuit. Okey, untuk open circuit pula pun sama juga. OC, dia punya short form OC. Okey, so sekarang pun sama. Kamu ada refer to voltage, current dengan input power. So formula dia bila kamu dah derive, ini formula dia. P open circuit sama dengan V open circuit, I open circuit darab cos theta open circuit. Theta tu adalah angle. Okey, so ini adalah
kamu terbalikkanlah dia punya tu. Cos theta ni voltage current pergi kiri, dapatlah ni power bagi dengan I bagi dengan voltage. Cos theta tu kamu invert untuk dapatkan dia punya angle. Lepas tu I resistance, I open circuit, cos theta open circuit, and then I impedance, I short circuit, sin. Cos dengan sin. Kamu perhatikan biasa ni. Kalau untuk resistance adalah cos. Kalau untuk impedance, reaction adalah sin. Formula tu kena ingat. And then last sekali untuk magnetizing, RM, sebab dia secondary, secondary dia ada magnetizing. So open circuit bagi dengan IR. Lepas tu dia punya reactance, voltage bagi dengan IX. Okey, so kamu contoh ni sama juga, kamu masukkan saja dalam formula ni. Kamu tengok formula ni direct je. Kamu kena short circuit, masuk formula, and then open circuit, masuk formula. So direct je soalan, tak ada pusing-pusing. Ni kamu refer lah. Okey. And then kamu ada apa lagi? Okey, power. Okey, losses. So bila kamu dah itu mesti ada loss. Iron loss dengan copper loss. So formula dia adalah macam inilah, P iron. Maksudnya power losses untuk iron adalah V open circuit, I open circuit, cos theta. Lepas tu copper ni pun samalah. Daripada losses tu kamu boleh dah tahu dia punya kecekapan transformer tersebut, efisiensi. So maksudnya efisiensi ni adalah power in tolak power loss atau bagi dengan power in. Okey, lepas tu kamu ada voltage regulation, VR. So voltage no load tolak voltage full load bagi dengan voltage no load. So kamu dapatlah dia punya tu. Okey, so kamu tengok dia punya ni. Kalau primary side, formula dia adalah VR V1 tolak A V2 bagi dengan V1. Okey, kalau untuk secondary, formula dia adalah VR V1 bagi A2 tolak V2 bagi dengan V1 over VA. So formula ni kena ingat lah. Okey, contoh 10 ni kamu settlekan, sama aja. Cuma yang dekat sini kamu kena ingat dia punya macam mana nak convert pada bentuk pole. Kalau yang ni bentuk pole kan, 41.67 tolak cos theta ni, ini bentuk pole. And then kalau yang ni adalah bentuk rectangular. 33.34 tolak J25A ni bentuk rectangular. So kamu kena recall balik macam mana nak convert. Okey, ni sama, tak ada masalah. Okey, load no load. Ni pun direct soalan. Lepas tu three phase lah. Three phase maksudnya trifasa transformer itu dia punya connection, Y delta connection, delta Y connection. Lepas tu macam mana dia punya voltage. Kalau delta connection, voltage-nya setiap tu adalah sama kan. Ni. Delta tu maksudnya lebih segitiga ni lah delta. So voltage setiap antara wire dengan wire adalah sama. Kan? Contoh dekat sini 400, B dengan A. Lepas tu B dengan C pun 400. Lepas tu C dengan A pun 400. Voltage sama untuk delta. Lepas tu kalau untuk Y connection, dia ada tengah-tengah tu, center tu. Center tu adalah grounding. Kan? So untuk setiap point, wire contoh A dengan B sama juga voltage-nya. Lepas tu B dengan C sama.
cuma dengan grounding. Yang tengah-tengah contoh A dengan grounding kan, dia punya voltage akan jadi 120 due to square root of 3 phase. Maksudnya 200 tu dia jadi 120 lah. 208 120. Dia punya voltage antara point A dengan grounding. Lepas tu point C dengan grounding pun sama. Point B dengan grounding pun sama. So kamu kena faham dia punya antara delta dengan Y connection. Okey, lepas tu single phase macam mana kamu nak convert daripada satu transformer yang single phase, kamu joinkan supaya dia jadi three phase. Tu pun kena ingat lah. Ni gambar dia kan, single phase and then transformer A tu satu, transformer B satu, transformer C satu. So macam mana kamu nak tukar pada three phase? So connection dia akan jadi macam ini lah. Itu adalah connection dia. Okay, next. Lepas tu, okay, tutorial ni basically kamu buat lah. Kamu praktis supaya kamu ingat dia formula. Lepas tu kamu mahir lah menggunakan formula-formula tersebut. Okay, kamu try buat. Okay, so setakat tu ada soalan untuk chapter 2. Ada soalan chapter 2? Tak ada, sir. Tak ada So kalau tak ada, kita akan masuk ke chapter 3. Okay, chapter 3, sekejap saya buka chapter 3. Okay, you nampak dekat screen sekarang chapter 3? Ada? Ada sir. Okay, so kamu dah chapter 1 kamu dah mengenai DC machine. Chapter 2 adalah mengenai transformer and then chapter 3 adalah induction machine. Apa dia induction machine ni? So pengenalan dia, induction motor is the common type of AC motor. Okay, kamu tengok dia adalah sejenis AC motor. Lepas tu dia dikenalkan oleh Nikola Tesla pada tahun ni, dah lama ni kan, 188 ni kan. So kamu tengok sekarang Nikola Tesla ni pun sekarang dia ada buat kereta elektrik kan. Tetapi dekat Malaysia macam belum masuk lagi lah kereta elektrik. Maksudnya menggunakan menggunakan motor. Lepas tu kereta tu boleh bergerak secara induction. Lepas tu dia dikenali juga sebagai asynchronous motor. Kenapa dia namakan asynchronous? Okay. Motor ni basically dia punya komponen asas dia adalah stator. Okay. And rotor. Rotor ni maksudnya yang berpusing. Okay, kalau kamu tengok chapter 1 kan, chapter 1 tu kamu dah mengenai DC machine tu. Structure dia lebih kurang macam itulah. Lepas tu dia ada stator dengan rotor tu, bila kamu combine kan, dia tak ada contact
antara stator dengan rotor tu tak ada contact. Dia ada gap. Ada gap by air. Maksudnya gap antara udara. Menggunakan udara. Dia punya gap. So dia tak ada connection antara stator and rotor tu no connection. Tu dia punya konsep lah. Sebab itu dia menggunakan apa? Magnetizing tu. Dia ada flux magnet. Okey. Apabila no electrical connection ni dia punya explanation, okey. Such motor are classified induction machine. Kenapa kita namakan dia kelaskan dia sebagai induction machine? Because the rotor voltage which produce the current and the rotor magnetic field is induced in the rotor winding rather than being physically connected by wire. So kalau kamu tengok dalam transformer tadi, dia punya structure tu kan, antara primary and secondary tu tak ada wire pun yang bercantum kan. So yang ada hanyalah flux ataupun medan magnetic field. So itu yang menyebabkan dia menghasilkan voltage dengan current pada primary side. So sebab itu kita namakan induction machine ataupun electroinduction, sebab kita menggunakan magnet. Okey, kenapa kita secara meluas induction machine apa? Yang pertama, dalam industri, lepas tu robust, high efficiency, lepas tu less maintenance, lepas tu without rotate itself without external assistance. So kalau dia berpusing tu just kamu supply voltage and current, dia akan berpusing sendirilah. Kamu tak perlu pusingkan dulu ke, gunakan tangan dan sebagainya. Lepas tu dia less expensive than direct current motor of equal power and speed. Okey, kalau kamu ada compare DC motor dengan induction machine ni kan, dia punya adalah lebih murah. Walaupun power dan speed yang digunakan adalah, yang dihasilkan adalah sama. So machine ni adalah lebih murah. Lepas tu simple construction, reliable, good power factor, easy to start. Okey, ini adalah dia punya advantage ataupun kelebihan kenapa kita gunakan induction machine. Okey, tetapi dia bila ada kebaikan, dia basically pun ada keburukan. Okey. So mesti ada lawan dia kan. Contoh kurus, lawannya gemuk. Ni itulah. Yang ni advantage, disadvantage. Okey, dia punya kelemahan, low starting torque if compared to DC shunt motor. Torque dia rendah. DC shunt motor ni kamu ingat chapter 1 lah. Kan kamu ada DC series motor, DC shunt. Shunt ni maksudnya connection secara parallel, and then kamu ada DC compound motor. So compound tu combination siri dengan selari. So kamu kena ingat balik chapter 1. Okey, lepas tu kalau kamu speed will reduce when load increase. Okey. Kalau kamu tambah beban, tambah load, dia punya motor tu speed dia akan berkurangan. Lepas tu speed cannot be changed without reducing efficiency. Okey, itu dia punya keburukan lah, kelemahan. Okey. Small single phase induction motor
in fractional horsepower rating are used in many household appliances. Okey, ini contoh. Single phase tu maksudnya kita menggunakan supply kita tu adalah yang macam kat rumah tu lah, 240 kan. Single phase motor. Maksudnya motor tu kamu bagi supply voltage, cocok dekat soket dekat rumah tu, dia akan boleh on off. Contohnya dekat sini blender. Senang je kan, blender kat dapur rumah tu, kamu nak on kan, kamu cari masukkan dekat plug tu, power supply, and then kamu on. Tu contoh dia blender. Ini yang single phase. Lepas tu lawn movers, juice mixers. Juice mixer kan. Washing machine. Kamu tengok ni. Washing machine tu menggunakan motor juga. Tapi single phase. Kalau washing machine ni mana dia punya motor kan? Kalau yang automatic tu kan kamu masukkan baju dalam dia punya tub tu. Lepas tu yang berpusing tu, kamu tengok. Yang bawah tu bila kamu on dia akan berpusing kan. Itulah dia motor tu. So load kamu dekat mesin tu adalah kamu punya baju, air kan, dan sebagainya lah. Itu adalah kamu punya load. Okey, itu adalah yang single phase. Okey, kalau yang two phase ataupun two phase ni bagai servo motor in control system. Two phase kan, dua fasa. Okey, land kamu ada yang besar ya, yang memerlukan power supply yang 3 fasa. 3 phase maksudnya motor-motor ni akan menghasilkan horsepower yang tinggi, horsepower yang tinggi lah, in 10 or 100 of horsepower are used in pump. Ni kan contoh pump, compressor, textile mill and so forth, fan, paper mills and sebagainya lah. Maksudnya kamu perlukan fan ni pun tengok jenis fan kan. Kalau fan yang dekat rumah tu, itu pun single phase lah sebenarnya. Kan kalau kipas berdiri tu kan. Kipas berdiri ataupun kipas ceiling kamu tu. Ataupun kipas dekat hostel kamu kan. Dekat bilik kamu tu yang berpusing-pusing tu. Itu adalah single phase punya motor lah sebenarnya. Tapi kalau kipas yang besar yang memerlukan 3 fasa, tu 3 phase punya fan. Okey, so ini contoh-contoh single phase, two phase, three phase punya induction motor. Okey, apa dia punya construction? Macam mana dia punya construction dalam motor tersebut? Okey, unlike DC machine, induction machine have a uniform air gap. Air gap tu maksudnya antara stator dengan rotor. Nanti dalam lab nanti kamu akan tengok lah macam mana apa benda air gap tu. Macam mana dia kata no connection antara stator dengan rotor. Dia main dia dua tu lah. Komponen yang besar yang senang nampak. Okey, dia ada two main part. Induction motor ni. Stator tadi yang statik dengan rotor yang berpusing. Ini dia punya gambar. Gambar ni tak color lah, tak nampak sangat. Okey, yang ini kamu tengok ni ada komponen-komponen tu. Yang main komponen dia adalah yang ni. Ni adalah stator. Kan, stator. Yang ni, yang ada shaft ni, tu adalah rotor yang berpusing. Okey, so kamu tengok yang lain-lain tu adalah dia punya casing lah, apalah dan sebagainya lah. Ada bawah tu. Ni dia punya label. Okey, tadi rotor yang tengah-tengah tu, stator dia punya luaran tu, yang lain-lain tu adalah support dia lah.
macam bearing, end bracket untuk housing, lepas tu yoke, lepas tu dia ada cooling fan. Setengah-tengah motor ni ada cooling fan untuk mengelakkan dia panas kalau motor-motor yang besar tu lah. Lepas tu dia ada bearing housing, end bracket dan sebagainya. Nanti dekat lab kita akan tengok. Hari lab ni hari apa kamunya? Hari Selasa kan? Pukul 8 hingga 11. Nanti kita akan tengok lah. Okey. Sekarang kita tengok starter construction. Ni pun gambar yang tak anu sangat lah. Macam mana dia punya starter. Basically kalau kamu refer yang untuk yang color tu, yang color tak ada ke? Okey, tak apa. Apa itu stator? The stator and rotor are electrical circuit that perform as electromagnet. The stator is the stationary electrical part of the motor. Maksudnya dia static, tak bergerak. Stator kan. Okay. The stator core of a NEMA motor is made of several hundred thin lamination. So lamination tu, kamu tengok dia punya ni yang kan, yang tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu nanti kita akan ada winding. Dekat tengah-tengah kita kena winding lah. Ini dia punya core. So winding tu adalah copper wire tu lah. Copper wire. Okay, stator lamination are stacked together with forming a hollow cylinder. Coil is of insulated wire are inserted into slot of the stator core. Ni kan. Kat slot-slot ni kita akan lilitkan kita punya coil ataupun wire. Kita selit-selitkan wire lah. So biasanya copper wire lah, copper wire. Okey. Ni slot ni kamu tengok. Slot tadi tu kita sambungkan wire. Bukan kita sambung lah, kita windingkan wire-wire pada dia punya slot-slot tersebut. Okay, each grouping of coil together with the steel cord is surrounding. Okay, it surrounds from form an electromagnet. So coil-coil ni akan membentuk elektromagnet ataupun medan magnet lah. Okey, itu adalah prinsip untuk motor ini beroperasi. Okey, itu adalah stator. Lepas tu kita ada rotor. Rotor ni adalah yang berpusing. Okey. Rotor ni adalah yang berpusing. Okey, apa itu dia punya construction? Okay, rotor consists of laminated ferromagnetic material. Okay, with slot cut on the outer surface. Yang kalau untuk rotor ni dekat outer. Kalau yang stator ni dekat inner ni, yang nampak ni, inner kan, sebelah dalam dia punya slot. Maksudnya winding kamu tu sebelah dalam. Tetapi kalau untuk stator, untuk rotor dia winding tu adalah sebelah luar. Sebelah luar lah. Okey, lepas tu dia ada dua jenis rotor. Rotor ada dua jenis. Yang pertama adalah squirrel cage dengan wound rotor. Ada dua jenis kalau rotor ni. Apa itu squirrel cage rotor? Okey. Yang ini dia consist of series conducting bars laid into slot carved in the face of the rotor and shorted at either end by large shorting ring. Okey.
Design is referred to as squirrel cage roto because the conductor would look like one of the exercise wheel that squirrel or hamster run. Ni kan kalau kamu tengok kamu ada blur hamster apa kan, ataupun tupai ke apa kan, bila kamu dia lari kat tengah-tengah tu, benda tu akan berpusing kan. Hamster tu dekat dalam. Itulah dia punya contoh dia. Okey, so kamu tengok dia punya tu. Skewing the roto slot helps to, kenapa dia skew? Okay, avoid crawling, locking in at sub-synchronous speed, reduce vibration. Kita perlu gunakan CQ design dia kan, supaya mengurangkan vibration. Okay, lepas tu dia, kenapa cage roto is better than wound roto? Because kenapa better? Dia lebih baik daripada wound roto. Pertama, simpler. Dia simple. Lepas tu rugged, lepas tu economical, lepas tu less maintenance. Okey, yang squirrel ni adalah untuk AC AC supply. Okey, kamu tengok dia punya structure ni tadi. Squirrel cage roto. So dia ada shaft ni yang berpusing. Lepas tu ada steel lamination and then conductor bar. Lepas tu end ring. Ni dia punya contoh lah. Okey, lagi satu kita ada. Ni tadi nampak, kamu tengok. Kalau roto kamu punya winding adalah sebelah luar kan. Sebab tengah-tengah ni adalah shaft. Kalau stator tadi kamu punya winding adalah sebelah dalam. Yang tengah-tengah ni adalah shaft. Kamu tengok ni. Ni. Ni adalah shaft. So winding kamu adalah sebelah luar. Ini contoh dia lah. Squirrel cage induction motor. Ini yang nama cage dia ni lah. Contoh punya hamster berpusing kat dalam ni kan. Duduk dalam ni, dia ada pusing-pusing, motor ni akan berpusing. So kamu punya squirrel ataupun hamster tu duduk dalam ni, dia pusing-pusing macam itulah. Okey, itu adalah squirrel cage. And then kamu ada wound roto. Apa dia punya explanation? Has a complete set of 3-phase insulated winding that mirror image of the winding on stator. Okay. Each 3-phase winding are usually Y connected and end of 3 roto wires are tied to a slip ring on the roto shaft. Okay, tak apa, baca dulu tengok ni. And then kita tengok dia punya gambar aja. The roto winding are shorted through carbon brushes riding on the slip rings. Okay. Ni explanation dia. Okey, yang jenis ni kenapa jarang digunakan wound ni? Kita lebih guna squirrel kan? Kita guna yang itu lebih. Kerana yang ini expensive, mahal, dan squirrel cage induction motor. Lepas tu larger, besar. Dia ni kalau kita nak design dia kena besar. Walaupun menghasilkan power yang sama kan. Contoh kamu hasilkan 100 horsepower. Yang squirrel pun 100 horsepower. Tapi bila kamu design guna wound roto, dia akan jadi lagi besar lah. Lepas tu dia punya maintenance. Dia perlukan maintenance yang kerap. Due to wear associated
to brushes and slip ring. Sebab dia slip ring ni kenapa? Kan slip ring ni adalah untuk AC kan, AC motor. Kalau untuk DC kamu gunakan commutator. Kamu ingat chapter 1 lagi. So slip ring dengan commutator. Okay, so kamu tengok dia punya gambar. Ni adalah Wound rotor induction motor showing rheostat. Yang explanation ni kan apa itu rheostat kan. So kamu tengok dekat sini dia punya gambar ni. Okay. Shorter carbon brushes riding on the slip ring. Okay. The existence of rheostat enable user to modify the torque speed characteristic of the motor. It is used to adjust the starting torque and running speed. Maksudnya rheostat ni, kalau kamu nak ubah dia punya torque ataupun dia punya laju, kan ni laju kamu punya motor ni torque ke nak laju nak slow, kamu akan adjust kamu punya rheostat. Contoh macam kipas lah kan, kipas kamu ada speed kan, speed 1, 2, 3, kamu tekan di button 1 slow, 2 sederhana, 3 laju. Dan ni pun sama lah. Kalau restart kamu position 1 contoh sini, dia speed slow ataupun torque rendah. Ni medium, torque sederhana, laju pun sederhana. Ni torque tinggi, dia punya speed pun laju. Macam itulah dia punya tu. Function rheostat. Okey, lepas tu apa tadi? Okey, so require frequent maintenance. Okey, kamu tengok ni dia punya tu. Kamu tengok dia punya structure ni. Besar. Kan? Orang ni pun gambar dia tengok macam mana dia maintenance benda tu. Pun belajar step rotor. Okey. Rotor ada dua jenis, sequential dengan wound rotor. Okey. Lepas tu kita masuk pada rotating magnetic field. Macam mana dia berfungsi, function dia macam mana lah. Okay, when a three-phase stator winding is connected to two-phase voltage supply, okay. Sekarang kamu bekalkan supply pada kamu punya stator tu. Three-phase current will winding induce the phase flux in the stator, okay. Dia akan menghasilkan 3 fasa punya flux dengan current. Okay, bila kamu bekalkan stator tu voltage, dia akan induce, menjana voltage pada rotor tersebut lah. Okay, this flux will rotate at speed called as synchronous speed. Synchronous speed. Kita namakan dia NS, synchronous, S to speed. The flux is called as rotating magnetic field. Maksudnya bila kamu bekalkan bekalkan voltage pada stator, dia akan ada current dekat dia punya winding. So akan menghasilkan, will induce three-phase flux. Okay. So dia akan kita namakan synchronous speed NS. Dia punya formula adalah NS synchronous speed tu formula dia adalah 120F. F ni adalah frekuensi, P ni adalah number of poles. So rotating magnetic ni akan cause the rotor to rotate. So bila ada rotating magnetic ni, baru kamu punya rotor tu yang tengah
tu akan berpusing dengan arah yang sama as the stator flux. Okay, torque direction is always the same as the flux rotation. Maksudnya kalau dia pusing ikut jam, lepas tu rotor pun akan pusing ikut jam. Sebab itu dinamakan same direction. At the time of starting the motor, rotor speed is 0. Kalau motor tu baru nak on, maksudnya motor speed rotor tu kosong lah. Rotor belum berpusing. Okay, the rotating magnetic field will cause the rotor to rotate from 0 speed to a speed that is lower than synchronous speed. Okay, so ini tadi satu formula, NS ni. Kan, synchronous speed. Formula dia kamu kena ingat satu. Okey, bila kamu ada synchronous speed tadi tu, yang ni tadi, rotating magnetic field ni ataupun synchronous speed ni, NS tu, so kamu juga ada slip and rotor speed. Rotor tu yang tengah-tengah tu kan, yang berpusing tu, dengan slip. Okey, slip is defined as S. S, slip, kamu tengok slip, adalah synchronous speed, NS, ni synchronous speed tadi yang formula yang atas tu, tolak M, bagi dengan NS. Okay. Unit ni adalah RPM, kan? RPM macam kamu punya motor tu kan, RPM berapa lepas tu kereta kamu punya RPM tu kan. RPM tu daripada RPM tu dia akan pada equal pada kalau dalam kilometer per hour, meter kamu tu lah 100 kilometer kan. Contoh RPM kamu 2. Dalam kereta kamu tu RPM 2, so kamu punya kelajuan basically dalam kalau kilometer per hour lebih kurang 100 kilometer per hour. Dan itulah dia punya matching dia, RPM. Okay, so dia basically also in percent. Okay, untuk frekuensi rotor, maksudnya bila benda tu berpusing, dia juga akan menghasilkan frekuensi kan. So FR maksudnya frekuensi rotor sama dengan SF slip punya tu, S F frekuensi supply. Berapa yang kamu bekalkan dia punya frekuensi. So F rotor sama dengan S slip darab frekuensi supply. Frekuensi supply itu mungkin 50 Hz ke, 60 Hz ke dan sebagainya. Sebab itu kalau kamu beli barang-barang elektrik kan, contoh kamu punya peti ais ke mesin basuh, kamu akan dekat belakang tu ada tulis 240 volt V 50 Hz / 60 Hz. Itu maksudnya supply frekuensi. Maksudnya daripada source yang kita gunakan, power generation yang kita bekalkan, kita punya sistem menggunakan 50 Hz ataupun 60 Hz lah. Kalau dekat US, biasa 60 Hz dia punya sistem. Maksudnya US 120 volt dia punya supply / 60 Hz sistem dia lah yang digunakan. Ni nampak ni, 60 Hz. Okay. So, tadi formula dia, mana tadi? Okay, contoh. Contoh ni, calculate synchronous speed. Synchronous speed dia adalah NS kan. 3-phase motor having 20 poles when connected 50 Hz source. So, kamu just masukkan dalam formula 120 F frekuensi 50 P pole 20. So 300 RPM revolution per minute. RPM tu per minute. So F frekuensi tadi 50 Hz lah. Maksudnya kita punya sistem power supply dekat Malaysia ni menggunakan 50 / 60 Hz.
basically kalau yang Japan pun sama lebih kurang, cuma US sajalah. US biasa gunakan 60 Hz. Voltage dia pun gunakan 120. Kalau dekat Malaysia voltage 240 kan, 240 50/60. Kalau dekat Japan gunakan 100 volt. 100 volt /50/60. So voltage supply ni bergantung pada negara-negara sistem dia. Sebab itu kalau kamu beli kan sistem, contoh kamu beli TV Jepun, kamu nak on kat sini, kat Malaysia tak boleh lah. Sebab TV Jepun basically 120 volt. 100 volt. Kat sini 240. So bila kamu on dia akan meletup kan. Sebab TV 100 and then kamu punya supply 120. So kalau kamu nak beli TV Jepun, kamu guna ada transformer. Kan? Maksudnya daripada soket kamu tu, daripada dinding tu, kamu masuk transformer, step down dia, turunkan 100 volt. And then baru kamu boleh supply dia punya equipment yang gunakan 100 volt. So itu bergantung kepada negara-negara lah. Sebab negara ni sistem yang digunakan untuk power supply adalah berbeza. Contoh kalau macam Taiwan kan. Taiwan dia auto voltage. Maksudnya dia boleh 110 volt hingga 240. So ini akan relate kepada kamu punya design power supply. Kan contoh kamu nak design TV hantar ke Jepun. So power supply yang kamu buat tu, yang kamu design tu mesti 100 volt lah. Kamu tak boleh supply 240. Kalau kamu gunakan power supply 240 and then bila kamu export pergi Japan, dia takkan boleh hidup TV tersebut ataupun equipment tersebut kan. Itulah dia punya konsep. Okey, so kamu just masukkan dalam formula tersebut. Contoh 2. Okey, 0.5 horsepower kan, horsepower. Okey, dia punya pole 6 by 3 phase 60 Hz. Dia punya source nampak ni 60. If the full load speed at 1140 RPM, calculate the slip ring. Calculate the slip. Okey, so kamu masukkan dia punya formula tadi, NS 120F bagi dengan P, masukkan dia punya nilai, kamu dapat 1200 RPM. Okey, lepas tu kamu masuk dia punya formula yang kedua. Tadi tu formula tu S slip kan, calculate the slip. S slip tadi formula dia adalah N secondary minus N divided by N secondary. So kamu just input the value 1200 minus 1140 divided 1200. So slip adalah 0.05 ataupun 5%. Calculate the slip. Dia catat slip. Okey, contoh 3. Contoh 3 pun sama juga. Ada 3 phase 60 Hz. Okey, so kamu just soalan 1. Ada 4 ni kan? 1. So kamu cari yang first tadi NS. 120 F frekuensi 60 Hz bagi P pole 6. So kamu dapat 1200 RPM. Itu adalah speed, synchronous speed. So at standstill. Standstill ni maksudnya di keadaan starting, keadaan belum gerak. So slip tu adalah kosong. Dia belum berpusing lagi kan benda tu. So formula dia adalah masuk formula tadi S slip NS tolak N bagi dengan NS. So
NS kamu 1200, dah ada nilai ni kamu dah kira. Kosong ni maksudnya kamu tadi stator tu belum berpusing, belum bergerak. Dia belum RPM dia belum bergerak. So 1200 bagi dapat 1. So slip kamu 1. Frekuensi, calculate the frequency of the rotor. Dia suruh kira frekuensi kan. So FR rotor sama dengan S darab F. So 1 darab 60. Dapatlah 60 Hz. Frekuensi. Itu untuk satu. Untuk yang dua, turning 500 RPM same direction. Ni penting Same direction at the revolving field. So bila direction sama, dia adalah plus kan, plus 500. So plus 500, just masuk formula dia, NS tolak NS ni. Sebab dia plus, so formula dia jadi tolak lah, sama. 1200 dapat 583 and then FR sama dengan SF, so 583 kali 60 kan. Frekuensi asal dia supply adalah 60, dapat 35 Hz. Kamu tengok. Okey, yang ketiga kamu tengok soalan dia, motor turning at 500 RPM opposite. Maksudnya arah yang berlainan dengan field. So bila arah berlainan dia jadi minus. Okey, minus. Okey, bila kamu minus, masukkan dalam formula slip S sama dengan NS tolak N bagi dengan N, 1200 tolak, dia akan jadi campur. Kan? Formula dia tolak, lepas tu direction dia berlawanan, opposite. So minus 500. Okey, lepas ni lebih besar dari tu, motor is operating as a brake. Motor tu macam brake lah kan. Kamu berlawanan arah kan. Contoh macam kipas tu pusing ikut jam clockwise, and then rotor kamu tu kamu pusing clockwise, anti clockwise. So pusing clock dengan anti clock tu dia macam berlawanan. So function as a brake. So FR sama dengan masukkan formula SF 1.417 darab dengan 60 frekuensi supply. Dapat 85 Hz. Okey, lepas tu yang keempat, same direction. Okey, motor turning same direction maksudnya plus 2000. So kamu just masukkan formula. Okey, sekarang NS 1200 tolak 2000 bagi dan kamu dapat negatif. So masukkan FR SF 0.67 kali 60. Negative mean that the phase sequence of the voltage induced in the rotor winding is reverse. Maksudnya voltage tu yang dihasilkan pada winding tu reverse. Arah voltage tu lah. Arah voltage. Okey, formula senang. Okey, kita masuk contoh 4 pula. Contoh 4 ni senang aja kan? Ada nak tak faham tak? Semua direct kan? Kamu ada data dan just masuk formula. Betul? Betul, Sir. Tak ada yang ni kan, simple je. Kamu ingat formula, masukkan je, tak ada masalah. Okey, example 4. Sir. Yeah. Formula-formula ni tak diberi ketika final. Formula ni formula simple-simple je, bukannya yang susah-susah kan. Tengok dulu lah macam mana, tapi basically simple je semua formula ni. Tak ada yang belit-belit. Okey.
Kita tengok contoh 4. Okey, a three phase, 3 fasa. Lepas tu dia punya pole 4. Lepas tu kilovolt, dia punya power 400, voltage 400 volt, 60. 60 ni adalah frekuensi supply. Induction motor is 780 RPM full load speed. Determine frequency. So kamu nak cari FR, frekuensi rotor. Rotor current under full load. Okay, so kamu tengok solution dia. First, F rotor sangat SF. Okay, formula ni simple ni kan, kena ingat. Lepas tu tadi NS, synchronous speed. NS, formula dia 120 F bagi dengan P. So kamu dapat 900 RPM. Okay, so kamu masukkan S sama dengan NS tolak N bagi dengan ni. Dengan NS 900 tolak RPM yang diberi full load. Kamu tengok ni. 780 RPM full load. So 780. N tu adalah 780 bagi dengan NS 900. So kamu dapat 0.133. Dia punya nilai lah. Okay, so frekuensi rotor FR dengan SF, so just masukkanlah 0.133 kali 60, kamu akan dapat 8 Hz frekuensi dia. Okay, kalau frekuensi slow ni, basically motor tu berpusing akan slow lah kan. Kalau frekuensi tinggi, motor tu berpusing akan, rotor tu berpusing laju sampai kamu tak dengar dia punya laju dia tu, bunyi tu. Sebab kalau frekuensi tinggi, telinga kita tak boleh dengar kan. Telinga hanya dengar sampai 20 kilo, 20 kilo hertz. 20,000. 20,000 kilo hertz frekuensi. Kalau lebih tu telinga kita tidak boleh dengar. Contoh macam nyamuk kan. Bunyi nyamuk tu, itu adalah frekuensi tinggi. Kan, nyamuk tu berbunyi kan. Frekuensi tinggi, kadang kita tak dengar. Sebab itu kalau kamu tengok contoh kan, alat penghalau nyamuk. Kan, contohlah yang alat penghalau nyamuk tu menggunakan frekuensi yang tinggi. So bila frekuensi tinggi tu nyamuk pun kadang dengar ke apa kan. Dia lari lah macam itu konsepnya. Okey, so sekarang kita dah belajar tadi mengenai induction machine. Kamu ada dua komponen utama, iaitu stator dengan rotor. Okey, so stator macam mana dia punya construction, lepas tu rotor macam mana construction. Rotor ada dua jenis, squirrel dengan wound rotor, tetapi yang biasa digunakan adalah squirrel cage sebab dia ada punya tu ada advantage dia apa kan tadi. Ada advantage dia, simple, lepas tu more rugged, more economic. Punya washing machine pusing, dia akan menghasilkan frekuensi lah. Lepas tu synchronous speed NS, apa dia punya formula. Ni dulu kita punya
kelas, saya stop sharing. Next week kita akan sambung 3.5 lah. 3.5. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan setakat ni? Takat ni tak ada saya. Tak ada kan? Sir, nak tanya. Kalau Jepun dia pakai macam 100 watt, 100 volt kan. Ya. Malaysia 240, apa beza dia? Apa kekurangan dan kelebihan dua-dua tu? Itu power source, itu basically sistem turbine kita. Power generation kita kan, contoh empangan paka kan. Empangan paka dekat mana tu? Paka Terengganu. mana? Terengganu kan? Terengganu. Okey, Terengganu. Kalau dekat Sarawak tu empangan Bakun. 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 Kan? So kita punya sistem power supply kita gunakan 240. Maksudnya daripada situ yang dibekal-bekalkan power system tu daripada generator tu memang tinggi lah, kilovolt kan, kV, high voltage semua. And then bila dibekalkan pada rumah, dia akan jadi 240. Okay. Untuk Japan, dia punya sistem dia, turbine sistem dia akan gunakan 100, produce 100 punya. 100 volt. So daripada, maksudnya kalau kita nak design pada negara-negara tersebut, kita kena check dia punya regulation. Kan macam kita ada SIRIM kan. SIRIM tu apa dia punya regulation negara tersebut. Daripada segi power supply, daripada segi frekuensi, daripada yang lain-lain lah, daripada safety. So benda-benda tu dah kita kena consider. So ini bergantung pada negara tersebut lah, berapa sistem power supply yang digunakan lah. Basically kalau macam sound system jugalah kan, macam contoh TV kan. TV kita ada PAL system. Lepas tu kita ada NTSC system. PAL tu maksudnya Phase Alternate Line. NC system tu ada sendirilah dia punya sistem. Macam Malaysia, Asia Tenggara, basically kita gunakan sistem PAL. Tetapi macam US, Japan, itu menggunakan NTSC system. Dia punya sistem. So mungkin frekuensi. Contoh radio Japan kan. Radio Japan frekuensi dia hanya 80 lebih hingga 90. Frekuensi radio Japan. Tapi kalau Malaysia punya frekuensi 80 lebih hingga 106. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya kalau kita beli radio Japan kan, dia hanya boleh kita guna dekat Malaysia, kita akan dapat daripada 80 lebih, 88 ke 86 sampai 90. So frekuensi yang lebih macam era 101 ke 105 ke, frekuensi itu tak boleh terima, tak boleh detect. Maksudnya macam itulah. So bila kamu, contoh kamu design engineer kan, kamu design engineer, so kalau kamu nak design produk, kamu kena tengok spek negara tersebut. Power supply dia berapa guna, sistem dia apa guna. So kamu kena design macam itulah. Ini kalau kamu kerja design engineer untuk sistem-sistem tersebut lah. Okey, ada soalan lain? Menjawab, Aris? Ada sir. Faham sir. Terima kasih sir. Okey, kalau tak ada, hari Selasa ni dah faham lab section 5 group A. Lepas tu 8 hingga 11, lepas tu kamu dah beli hand glove. And then kamu bawa lab 1, lab 2, lab 3, lab sheet. 2 orang tu print satu je lah. Okey, boleh? Boleh sir. Okey. So kalau tak ada soalan, boleh on kamera sekejap. Saya nak ambil gambar ni. Bukti kehadiran, nanti Google Form saya akan hantar juga.
Okey, mana? Lain? Ada lagi? Okey. Okey, so kalau tak ada, kita akan jumpa lab hari Selasa, section 5 group A. Group kamu dah tahu. Sarung tangan jangan lupa bawa. Okey. Lepas tu lab 1, lab 2, lab 3 print sekali. Kita tengoklah keadaan boleh siap ke tak siap. Kalau kita ada masa nanti kita akan boleh try yang lain lah. Okey, so kalau tak ada kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Okey, sama-sama. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Okey, welcome.